Okay, kita tengok pada contoh nombor 5 Okay. Untuk contoh nombor 5, okay, consider a group of close-ended span concrete pile with a diameter of 350 mm and 20 meter long, okay, as shown. Considering the average factor safety 2.5, okay, determine the pile group allowable capacity if the pile are installed in homogeneous saturated clay with the average cohesion 150 and alpha 0.5. Okay, itu adalah untuk A. B, the pile group allowable capacity if the pile are installed in uniform sand with the average unit shaft resistance of F average. Okay, nanti dia akan bagi maklumat lah dalam solution ni. Okay. So, kita ada A dan B. First, A adalah untuk clay, B adalah untuk sand. So, this is the setup dia, layout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 pile. Okay, untuk selesaikan soalan yang ini, kita kena kira dia sama ada dia bersifat group ataupun dia bersifat individu. Okay. So the capacity is considered in two ways, namely as the sum of individual pile or as a block. Okay. As individual pile refer to equation 3.10 where the number of pile times the end bearing and skin friction ataupun shaft resistance. Okay. So ada 8 dan kita assume dia adalah centric punya load. Okay. So 8 darabkan dengan QB tambah dengan QS. Okay, dia straightforward lah. 150 is the CU and C9. Okay, the area okay adalah dia adalah apa ni, dia kata dia gunakan okay, diameter 350. Okay, so 350 kita menggunakan area bagi circle punya area lah, okay, iaitu pi over 4 darab dengan D square. Okay. Lepas tu campur dengan perimeter iaitu pi D. Okay. Darab dengan 20, the length of the pi darab dengan alpha 0.5 darab 150. So dapat 14,234. Okay, so that is as a individual punya konsep. Okay. So as a block, okay, kita menggunakan rumus 3.14, okay, iaitu L, B, G, CU, NC plus 2 LG, LG plus BG times CU times delta L. Okay, so the value of NC can be obtained from figure 3, okay, in the appendix pile foundations. Okay, so tengok NC pun memang dah tahu 9 kan. Okay, so which is the NC is equal to 9. Okay, tengok figure 3. Sekejap, kalau ni untuk pile of group of pile. Okay, so kalau group of pile, okay, based on the NC of 9, okay, kita akan dapatkan the L over BG. Okay, so the bearing capacity factor for group of pile in clay. Okay, so dia menggunakan this figure lah. Okay, so based on NC of 9, okay. So kita patau dia sekejap. Okay. Okay. So sebelum kita nak tentukan nilai NC tersebut, kita mesti dapatkan dulu nilai LG. Okay. So so untuk dapatkan nilai NC, dia mesti bergantung kepada LG. Okay. So L over G, okay, which is L is the length,
Okay. So tengok pada bawah ni, jangan. Okay. So dia ada dua LG over BG dengan bergantung juga pada L over BG. Okay. So kita tentukan dulu nilai L over BG. Okay. Lepas tu dia ada curve yang ini refer kepada LG over BG. Okay. So L is the length of the pile bahagi dengan BG, manakala LG over BG is the length of the group of pile bahagi dengan width of the group of pile. Okay. So once kita dah dapat L over BG, once kita dapat LG over BG, kita boleh tentukan nilai NC. Okay. So awak jangan confuse dia ada dua, dia ada LG dengan LG over BG. Okay. Okay, ada soalan tak? Kalau awak confuse kat situ. Okay, so saya anggap awak faham Okay. So untuk menggunakan that figure, okay, apa perlu kita buat? Kira dulu L, which is 20, BG, okay. BG adalah berapa nilai length of the pile, the width of the pile groups, which is 0.9 plus 0.9 plus 2 times 0.35 over 2. Okay, mana dapatlah the BG. Okay, manakala untuk LG adalah berapa panjang group of pile, 0.5, 1, 2, 3, 4, darab 4. Okay, 1/1 campur 1/1, betul? Okay. Dan kita kena kira berapa jarak yang ini, iaitu 0.35. Yang ini juga 0.35 campur 2. Okay. So dapatlah LG. Okay. So bersamaan 0.35 je lah. Maknanya yang ni 1.75. Ni 1.75 campur 2 dapatlah 0.35. Okay. So so dapatlah LG over BG which is 1.2. Okay. So L over BG 9.3, LG over BG 1.2. Okay. So apa kita buat? Tengok pada this figure. Okay. Okay, LG 1.2. Okay. So dekat sini. Manakala LG over BG, sorry lah, paksa sini. Awak senang awak tengok pada buku tu kan. Okay. So sorry, L over BG 9.3. Okay. First L over BG mana? Okay. L over BG maksimum dah sampai, so pakai 5 saja. Okay. Dan LG over BG 1.2 lebih kurang sini. Okay. Sebab dia maksimum 5, so kalau 9 pun jadi 5 juga. So lebih kurang sini, so dia akan jadi 8 point something. NC lebih kurang 8 point something. Okay, so dia kata 8.8. Okay. So menggunakan rumus yang 3.14, okay, masukkan NC is equal to 8.8. Dan kita kira dapat 35.437, which is the ultimate bearing capacity and bearing capacity bagi group of pile dalam keadaan block. Okay. So yang ni dalam keadaan individu didarabkan dengan 8. Okay. So comparing between the two value as individu, okay, and as a block, the ultimate bearing capacity is taken as 14,234. Okay, kita ambil yang paling. Okay. Hence, the allowable bearing capacity is 14,234 over 2.5, which is 5694. Okay. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu factor safety 2.5. Okay. Ada soalan?
Okay. So bagi case yang ini jangan confuse dari segi the value of the NC. The value NC of the block of file mesti menggunakan figure 3. Figure 3. Okay. Dia bukan NC yang macam biasa untuk individu. Okay. 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 So next kita move kepada B. Okay. Similar to the previous case, the capacity is considered in two ways, namely as the sum of individual file of or as a block. Note that the calculation are based on the shaft friction and only. Okay. The individual file equation 3.8 is used. Okay. 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 Dia beritahu hanya consider untuk shaft friction only. Okay. Tak apa kita go through, nanti kita tengok apa dia punya sebab. Okay. So QU is equal to PL F average. This is based on individu. Okay. Okay. Pi times 0.35 times 20. Okay. Which is the 20 is the length, and F average in this case as we state as average. Okay. Sebab dia tak bagi the value. Okay. Dia tak bagi kat value kat sini, dia beritahu as average saja. Okay. Lepas tu saya masa awal tu saya tanya, saya terfikir mana dia punya value kan. Rupanya dia adalah based on F average saja. Okay. So maknanya untuk proceed for the next calculation, kita kena dapatkan what is the value. Okay. Of apa value, file value pun kita kena dapat. Okay. So soalan macam-macam, ada soalan bentuk begini yang hanya kita nak pemahaman kita saja. Okay. So sebab dia hanya bagi F average. So kalau F average kita refer kepada yang contoh Okay. Kalau F average okay. Seolah-olah dia hanya menggunakan equation SPT. Okay. Menggunakan Fs. So this Fs dikira sebagai F average. Kalau untuk selesaikan soalan ni, dia patut bagi terus berapa nilai N. Okay. So baru kita beritahu berapa nilai capacity berdasarkan N bearing dan berdasarkan shaft resistance. Okay. Okay. Okay, this is for B. Okay. So dapat 176 F average. Okay. So that is when we count as a individu lah. Okay. So kalau kita count as a group, okay. So kita ada PG, L, F average. Okay. PG adalah the area for the file as a group. Okay. So seperti biasalah 2 darab BG campur LG. Okay. Darab dengan LF average. Okay. So that is the formula dia. Okay. So 2 0.9 campur 9. Okay. Daripada apa? Daripada equation 3.7. Kita tengok pada equation 3.7. Kita patah balik ke atas. Okay. So this is the formula. Okay. Okay. 3.9 is 3.8 is the average as an individu. Okay, 3.7 is as the block. Okay. So for the perimeter, perimeter of the pile group. Okay. So mesti darabkan dengan 2 lah sebab lah perimeter.
Okay, sebab tu dapat dua ni. Orang yang confused, dia bukan area Okay, ni bukan area. So BG satu perimeter, okay. Campur lagi perimeter darat dengan dua. LG satu perimeter lebar, dia punya panjang, campur lagi yang belakang, so darat dengan dua. Okay. So darat dengan 20, so dapat 188 F average. Okay. So check for the efficiency using equation 3.9, okay, yang mana individu dibahagikan dengan QU. Okay, if greater than 1, so dia menunjukkan bahawa dia efficient. Okay, kalau less than 1, menunjukkan bahawa dia perlu dirapatkan lagi. Ada masalah spacing pula. Okay, so that is important untuk check the efficiency juga. Okay. So dalam kes yang ini, seperti biasalah kita akan ambil the lowest value, okay, antara individu ataupun yang group. Okay. So kalau kes yang ini, kita menggunakan 1.76, okay, sebab dia lebih rendah berbanding dengan 188. Okay. So 176 digunakan, okay, untuk dapatkan the allowable capacity. Kita bagikan dengan 2.5, maka result ataupun jawapan dia adalah 70.4 F average darat untuk allowable capacity bagi pile dalam sel. Okay. Itu adalah untuk B. Okey, maknanya B ni dia tak selesaikan sampai habis sebab dia tak bagi maklumat, tetapi boleh diselesaikan menggunakan notation of F average saja. Okey. Ada soalan untuk nombor 5? Ada. Okey. So kita terus kepada nombor 6. 5 dan 6 ni agak berat sikit sebab dia adalah group of pile. Okey. Saya rasa yang nombor 6 pun complicated juga. Okay, so tolong beri perhatian. Okay. Okay. So kes yang ini dia adalah ada issue of eccentricity yang mana pile tersebut location ni adalah 0.05 which is 50 mm far from the X axis, from the center lah. Okay. 50 mm far from the center at X axis. Okay, dia akan ada dua keadaan. Kalau dia nak susahkan lagi, okay, dia ada 50 mm daripada X axis dan dia ada 50 mm daripada Y axis. Okay. Sorry, ni 50 mm daripada Y axis. Balik. 50 mm Y axis dan dia akan ada, contoh dia akan duduk di sini. Contoh alamak, dia dah lekat lah. Dia buat as a group. Yang saya tunjuk contoh. Okay. Okay, dia akan ada kat sini contoh dia di sini, contoh di sini. Maknanya dia ada jarak pada Y, jauh daripada X axis dan jauh pada Y axis. Okay. So dalam kes ini dia ada jauh pada satu paksi saja, iaitu pada Y axis saja. Okay. So soalan dia, consider a group of close-ended span pile with a diameter of 300 mm as shown. Okay. So dia ada berapa? 8 pile, okay, dengan diameter of 350. Okay. Determine the load each pile has to carry if the applied vertical load to the group pile is 5,500 kN acting at point E. Okay. So this is the side view ataupun elevation view. Okay. Dia berada di sini. Okay, dia bukan berada kat center. Okay. As it means if each part is capable to support the load if the average
safety factor 2.5, assuming the pile are 20 meter long, installed in a homogeneous saturated clay. The average undrained cohesion of the clay is 150 and the addition factor 0.5. Okay. So, dia punya load 5,500 kilonewton yang dikenakan, kita kena semak boleh tak setiap pile ni menanggung beban pada 5,500. Okay. Kalau dia center, straightforward saja calculation dia, iaitu 5,500 dibahagikan sama rata kepada semua pile. Okay. So kita dapat berapa kapasiti yang mampu ditanggung oleh setiap pile. Okay. Dengan bandingkan dengan maklumat tentang soil properties iaitu 150 dan addition factor 0.5. Okay, kalau dia center. Disebabkan dia ada eccentricity, maka kita kena kira berapa kapasiti yang mampu ditanggung oleh setiap pile. Okay. So kalau dia dekat sini, setiap pile ni kapasiti dia akan berbeza. Mungkin ada sama, tetapi in general P1 takkan sama dengan P8. Okay. Mungkin P1 sama dengan P6. Okay. So kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Okay. The formula dia adalah yang ini. Okay, this is the basic formula. Okay. Kalau tak ada issue of MY dan MX ni, maka P bagikan dengan N saja. Sebenarnya saya beritahu tadi, kalau 5,500 bagikan dengan 8, so that is the capacity yang mampu ditanggung oleh setiap pile. Tetapi disebabkan ada eccentricity punya isu, maka kita kena buat calculation bagi setiap pile. Okay. So saya beritahu tadi dia berada pada Y 0.05. Okay. Sebab itu dia memberi moment sebanyak 275 pada MY sahaja. Dia tak ada pada MX. Okay. So awak dah belajar moment. Okay. Bentuk dia adalah bentuk anti-clockwise. Okay. Dia akan berputar. Dia akan berputar dalam direction begini lah. Contoh. Okay. Sebab dia berada di sini, dia akan berputar begini. Okay. So kalau anti-clockwise, depends. Kalau awak nak guna dia sebagai negatif, kalau pada keadaan yang clockwise, awak mesti gunakan dia sebagai positif. Kalau awak nak gunakan anti-clockwise as positif, pada clockwise awak gunakan negatif. Tapi dalam kes yang ini, Dr. Kamarudin menggunakan anti-clockwise sebagai positif. Okay. Iaitu 275. 275 positive value. Okay. So the moment is in counterclockwise ataupun anti-clockwise direction with respect to the y-axis. As consequent, every pi to the left of the y-axis is subjected to additional compressive load. Okay. So semua pi yang ada pada area sini, dia akan mengalami tekanan. Okay. Manakala yang berada di sini, dia akan mengalami tension. Okay. Uplift ataupun dia akan naik ke atas. Okay. On the other hand, every pi on the right of the y-axis is subjected to uplift. Thus, the plus sign should be applied to every pi that is under additional vertical load and vice versa. Okay. So, bergantung kepada kedudukan. Okay. Kalau dia kompresif, dia positif. Kalau dia uplift, dia negatif. Okay. Tak apa, kita tengok nanti contoh. Okay. So, load carry by a pile. Okay. Maknanya kita kena satu-satu. Nanti kita dapat berapa value load yang akan di-carry pada pile tersebut. Okay. So, 500, 5,500 adalah kapasiti ataupun ultimate load yang design load yang dikenakan ke atas group of pile. So, number of pile
is N 8, MY 275, okey. MX bersama dengan kosong. Okey, sebab MX dia tak ada mengalami moment pada MX. Okey. So now kita start untuk kira. Okey. Berdasarkan kepada layout yang ada ni, okey. There are 6 piles with a distance of 1.1 meter. Okay. Ada 6 pile yang mana pada jarak, pada kedudukan X kan, daripada kedudukan Y is 1.1 meter. 2 pile with a distance of 0.55 meter and 2 pile with 0 from the center of the pile in the X direction. Okay. So tengok pada contoh yang ini, dia ada 6 pile. Okay. Sorry, dia kata apa? 6 pile. 6 pile with distance of 1.1 meter. Sekejap Oh, dia bukan 6, 4 ni sebenarnya 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so kena betulkan Okey, sekejap. Saya betulkan sekejap. Sekejap. Ni 4 kan? Bukan 6. Okey. There are 4 piles. Okey. So ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kita ambil reference Y ni. Okey. So maknanya P1, P6, P3 dan P8 adalah 1100 jarak dia dengan Y. Okey, lepas tu 2 pile 0.55. Okey, yang ini dengan Y 0.55 ada P4 dan P5. Okey. Dan 2 pile pada kosong iaitu center iaitu P2 dan P7. Okey. So kita kiralah berapa nilai X square. Okey, 4 darab 1/1 2 kuasa 2 ni formula dia plus 2 darab 0.5 kuasa 2 plus 2 darab 0 kuasa 2 dapat 544.5. Okay. So the next is in the Y direction. There are 6 piles with a distance of 0.9 meter from the centroid. Okay. Note that 2 piles are along X axis 0 from the X axis. Okay. So untuk yang nombor 2 ni adalah pada Y square. Okay. So ada 6 pile, okay, iaitu jarak 0.9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 pile pada jarak kosong iaitu pada X axis. Okay. So dapat 4.86. Okay. So now tugas kita adalah nak identify yang mana akan mengalami kompresif dan yang mana akan mengalami uplift. Okay. Bergantung kepada kedudukan E. Okay. So P1, P6 dan P4 akan mengalami kompresif, dia ditekan. Manakala P2, P7, P5, P3 dan P8 dia mengalami uplift, dia akan terangkat. Okay. So P1 dan P6 kita boleh katakan dia mengalami dia ada kapasiti yang sama. So masukkan saja 550 bagi 8, okey, campur 270 darab dengan 275 darab dengan kosong, which is the X. So X kita sama kosong, okey, bagi dengan 544.5 campur, okey, that is the maknanya X square, okey, campur 0 bahagi 0.9 bagi 4.86. Okey, saya rasa ni ada kesilapan ni. Okay. Ni bukan kosong ni. Okey. Sorry, sorry. 1.1, okey, sebab dia jarak dia dengan Y. Okey. Okey, silap tengok. Okey, 1.1
bagi 5.445, okey, campur kosong, which is mana kosong sebab mx tak ada value, okey, darab 0.9, kita masukkan saja. Walaupun kita tahu kosong, kita masuk saja, nanti kita nak fahamkan dia. Okey. So dapati bahawa Q bagi 1 dan 6 bersamaan 743.06. Okey. So that is for the P1 dan P6. Okay. P1 and P6. Okay. 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 Untuk P2 dan P7, kita tengok pada P2 dan P7. P2 dan P7. Okay. By right, untuk memahamkan kita lagi, yang ini kita letak negatif sebab dia mengalami uplift. Okay. Dia naik ke atas. Okay. Untuk memahamkan kita. Okay. Dan yang ini juga bersamaan dengan negatif. Okay. Walaupun value dia bersama 0, 0. Okay. Okay. 550 bagi dengan 8. Okay. Tolak dengan 275 darab dengan 0. Sebab apa 0? Sebab dia berada pada center. Okay. P2 dan P7 0. Okay. Tolak dengan 0, which is mx memang 0. Okay. Tetapi 0.9 adalah jarak yang ini dengan yang ini. Okay. So at the end, jawapan dia 687.5. Okay. That is for Q2 dan Q7. Okay. Untuk P4, okay. This is P4. Okay. Dia mengalami kompresif. Kita katakan dia positif. Okay. Dan ini dah betul. Okay. So selebihnya kita selesaikan sajalah. Okay, sebab saya tak perlu ulang sebab this is the formula yang kita masukkan. Okay. Untuk P5 pula, P5 kedudukan dia di sini, dia adalah negatif sebab dia mengalami uplift. Okay, dia naik ke atas. Okay. Okay. So dalam kes yang ini, okay, yang ini kita untuk selamat kita letakkanlah dia negatif juga supaya kita faham macam mana proses dia berlaku. Okay. Tapi sebab dia kosong, dia tak ada isu lah. Okay. So dapat 659.72. Okay. Maksud saya kalau ada contoh yang ada kedudukan yang 2x dan y punya eccentricity, so awak dah faham macam mana uplift dan macam mana kompresif. Okay. So saya tanda dulu warna merah. Sebab saya ada buat perubahan kan. Okay. So yang ketiga, P3 dan P8. Mana P3 dan P8? P3 dan P8 dia mengalami uplift. So dua-dua akan jadi negatif. Okay. So ini pun akan mengalami negatif. So kita tanda juga. Okay. So kita dapati 631.94. Okay. So this is the value kepada setiap pile yang ditanggung apabila mengalami eccentricity. Okay. Okay. So sekarang tugas kita kena compare dengan berapa kapasiti yang mampu ditanggung apabila kita kira as a individu. Okay. So menggunakan rumus yang biasa, kira kita dapati bahawa kapasiti yang mampu ditanggung oleh pile untuk individu bersama dengan 711.7. Okay. So tugas kita adalah membandingkan value yang kita dapat daripada calculation yang ini supaya dia tidak melebihi value tersebut. Okay. Supaya dia tidak melebihi. Okay. So contoh Q16 743 dia melebihi daripada value individu tersebut 71.7, maka perlu kita jalankan beberapa perubahan, revise balik file punya length
ataupun diameter. Okay. So P1, P4, P6 melebihi daripada kapasiti yang mampu ditanggung oleh individu pile tersebut. Okay. Oleh demikian, untuk kereta bagi 5500 punya kapasiti, beberapa perubahan perlu dibuat ke atas P1, P4 dan P6. Okay. Need to redesign the foundation, install longer or larger diameter pile or add additional pile. Okay. So kalau mudah, kita add additional pile lah. Okay. Supaya mudah untuk order pile tersebut lah. Tambah senang saja banding kalau kita nak tukar diameter beza, nak tambahkan lagi, kita perlukan perlu tenaga untuk untuk sambungkan dia kan, pakai welding. Okay. So kita kena kira kos lah. Okay. Effective cost yang terlibat. Okay. So ada soalan untuk nombor 6. Saya rasa kalau awak confuse, awak tengok balik apa yang saya terangkan. Okay. Okey, Doktor. Soalan? Ha? Okey. Boleh, nak tanya boleh? Tak, okey. Okey. Okey, kita ada soalan nombor 7 dan 8. Okey, yang ini tak se-complicated ni nombor 6. Okey. So saya teruskan sempat kau habis sebelum 10.45. Okey. Sini ya. Tak lama-lama kalau kelas online ni, dia tak seperti fizikal kita jumpa. Okey. Okey, yang ini kita menggunakan dynamic punya formula. Okey. 18 meter times 450 millimeter reinforced concrete pile was driven through a loose sand layer and terminated in medium dense sand layer using a 30 kN hydraulic drop hammer with 450 millimeter falling distance. Okay. So segala maklumat ni mesti dikira di dalam highly methods. Kejap. Okay. To prevent crushing of the pile head, it was fitted with steel hammer and wooden cushion. Based on the record obtained from the pile driving work, the finest stand and average temporary ground and pile compression were 2 mm per blow and 8 mm respectively. Okay. Dia ada average temporary ground and pile compressions. Okay. Calculate the allowable pile capacity using highly dynamic formula, assuming 100% effective fall of hammer. Okay, use an overall factor safety 2.5 and unit weight of concrete 24. Okay. So apa perlu kita kira adalah untuk mengira berapa capacity menggunakan highly punya methods. Okay. So first equation highly adalah based on 3.18 tu, awak kena pergi balik kepada 3.18. Okay, this one. 3.16 is the highly formula, RPW. R is the ground resistance, this is the formula. P is the weight of the pile, okay. W is the weight of the hammer.
Okay, so ni awak kena refer sekali lah. Saya susah nak patah balik. So awak tengok sekali dalam solution kita ni. Okay. So first P. P is the weight of the driven pile. Okay. Mudah aja, kita dah beri concrete unit weight, area, darab dengan length, so dapat 87.48, which is the P. Okay. The efficiency of the hammer can be calculated using equation 3.18. Okay. So W 30. Okay. So mana W? Okay. Tengok dia punya notation What is W? What is W? Okay. Mana W? Weight of the hammer used to drift pile. Okay. So W adalah weight of hammer. Dalam kes kita, weight of hammer adalah 30 kilonewton. Okay. P is the weight of the pile. Okay. E 0.25. Okay. Mana datang 0.25? Okay. Tengok apa maksud E. Okay. E is depend on the type of the cushion. Okay. So sebab tu kita install pile untuk elakkan daripada dia pecah. Okay, dia kena letak cushion. Okay. So maknanya daripada dia drive daripada hammer tersebut, dia drop hammer dan ada cushion untuk menahan dia daripada menyebabkan pecah berlaku ke atas pile tersebut. Okay. So dalam kes yang ini dia menggunakan 0.25. Okay. For timber or RC pile fitted with helmet and cushion driven by hammer. Okay. So kita menggunakan 0.25. Okay. Okay, 0.25. Mana? Sini. Okay, so dapatlah new bersamaan 0.3. Okay. Tapi, okay, ni nak dapatkan R. Okay, so the R is calculate based on this equation. Okay, tadi kita nak dapatkan new saja. The W N N is apa N? Oh, buka atas balik tak? N apalah N? Okay, mana N? N is the efficiency of the hammer blow. Okay. Sorry, mana N? Sorry, that is not N. Turut to effectiveness. Effectiveness. Okay, effectiveness of the hammer drop. Okay, so dia dah beritahu tadi dia lah 100% kan? Okay, sorry. Dia dah beritahu tadi 100%. Saya tak salah dia beritahu. Okay, 100%. Effectiveness of the hammer drop. So kita guna satu lah. Okay. So that is N. H. Okay. What is H? Nak saya. Ni atas tu atas. H is the okay, the falling distance. Okay, the falling distance maknanya jarak antara hammer dengan pile untuk dia release drop tersebut. Okay. Lepas tu okay, ni 0.3 dah dapat dah. Okay, bagi S is the 2 meter tu. Okay, the final set. Okay. 2 mm per blow. Okay. Yang ini nak dapatkan ni awak kena letak macam apa, macam ruler. Okay, awak kena graph. Kena ada letak grid paper pada pile tersebut. Waktu dia install, tengok sampai dia reach 2 mm per blow. Selagi mana tak reach, selagi tu dia belum capai the final set. Okay. Ni adalah cara untuk tahu pile tersebut set ataupun tidak, ataupun dia dah reach pada hard layer ataupun tidak. Okay. So 0.002. Okay, C 0.008 tu datang dari sini pula. Okay, the average temporary ground and pile compression. Okay.
Yang ni diletakkan ataupun kita refer kepada spec waktu installation of the file. Dan benda ni dimonitor. So yang ni adalah based on graph yang kita akan monitor. Saya takkan terang kat sini lah. Maknanya waktu kita dah habis baca apa nama ni, habis baca dah nak sampai ADN, kita kena monitor berapa final set dan average temporary ground. Dan based on graph tersebut, baru kita decide baru kita stop file tersebut ataupun dia punya installation. So based on this formula dapatlah nilai R675. Okay. So 675 is the R, manakala P is 87.48, 30 adalah the weight of the hammer. Weight of the hammer used to drive pile, that is 30. Okay. So at the end kita dapati the value untuk capacity of this pile menggunakan Healy method adalah 792.48. Okay. So the allowable bagi dengan 2.5, so dapat 317 kilo Newton. Okay. So untuk compare, kalau awak ada SPT punya value, okay, cuba contohlah kalau kat in real lah, kalau awak compare menggunakan calculation SPT. Okay. So contoh SPT ada contoh nombor 8 ni. Okay. Macam mana kita nak calculate based on SPT pula? So bila awak dah belajar ni, awak akan seronok kalau awak duduk di site dan boleh appreciate apa yang kita belajar ni. Okay. So the saw profile and data obtained from the SPT performed at the proposed project are shown. Okay, ni yang normally kita akan dapati apabila kita buat SPT. Okay, 1.5 step 1.5 kita akan ambil bacaan SPT. So 2, 3 ni semua adalah value SPT. Okay. Kita tahu panjang pile sebab 15 meter. Okay. Dan this is the diameter of the pile. Okay. Kalau span pile dia ada outer and inner. Dia ada dalam, dia kosong, ada hollow lah. Okay. Kalau span pile, sebab apa? Satu, mudah untuk dia dibawa sebab dia tak berat. Okay. Dan panjang dia 6 meter. Okay. Dan mudah untuk ditransport lah. Okay. Okay, calculate the bearing capacity menggunakan SPT punya approach. So kita dah belajar pada contoh nombor 1, tapi contoh nombor 2 ni dia lebih terperinci, yang mana kita based on SPT punya value based on different depth. Okay. So untuk menggunakan SPT ni, okay, saya dah terang sebelum ni, kalau at the pile tip, kita mesti ambil 10D di atas, 4D di bawah. Okay. Formula, gunakan formula 3.4. Okay. Kita ada limiting value dan kita ada value untuk QB. Okay. So dalam case yang ini, okay, this is the value yang kita kena consider, which is 10D dan 4D above. Okay, kalau boleh awak sketchkan lah kat mana kedudukan file awak supaya awak tahu pada dalam mana value yang patut kita ambil kira. Okay. Case yang ini dikatakan bahawa 15 meter dalam. Okay. So dia akan sampai pada sini. Then sandy gravel. Okay. Dan 10D adalah D yang kita gunakan adalah 450, bukan yang inner. Okay. Kita ambil yang outer. Okay. Dia nak dapatkan kompresif dan uplift. Okay. Nanti kita akan tengok on uplift juga. Okay. So 450 is the outer. Okay. So 450 darabkan dengan 10. Okay.
Maknanya yang perlu di-consider, okay, 4.5 ke atas dan 4D. Kalau 4D apa? 4 darab D apa? Okay, kalkulator. 0.45 darab dengan 4. 1.8 ke bawah. Okay. Maknanya 4.5 ke atas dan 1.8 ke bawah untuk pile pada kedalaman 15 meter. Faham tak? Sekejap saya tunjukkan kot. Saya lagi kat sini . Okay, ni kalau pile kita. Okay. Untuk dapatkan end bearing, awak kena consider the value, okay, which is 10D ke atas. Kalau 10D 4.5. Okay. Dan 4D ke bawah. Okay. 10D ke atas, 4D ke bawah. So dalam kes yang ni dia ambil 15, 18, 24, 32. Okay. 15, 18, 24, 32 adalah mewakili 10D. Manakala 45 dan 50 mewakili 4D. Okay, yang ni awak kena kes sendiri lah. Okay, ni idea dia. Sebab dia nak dapatkan average value. Okay. So N dia bersamaan 31. So masukkanlah N 31 dalam formula yang ini. Okay. So dapat 19.72 sebab dia ada limiting value. Dia tak boleh overestimate. Okay. So yang ni clear . Okay, awak contenglah sikit. Dan awak tulislah 10D, 4D. Okay. So kalau untuk average pula bagi shaft resistance, okay, awak kena groupkan dia kepada beberapa group based on type of material. Okay. Contoh, very loose silty sand, okay, 2, 3, 3, 5, satu group. Bagi dengan 4, so dapat 3.25. Loose sand 5, 8, 8, 12. Bagi 4 dapat 8.25. Okay. Medium dense gravelly sand 12, 15, 18, 24, 32. Bagi 5 dapat 20.2. Okay. So N average awak ada 3.25, 8.25, 20.5. Okay. Dan dia bergantung kepada length. So awak ada P perimeter, length darab dengan average value yang awak dapat. Dalam kes yang ni dia menggunakan high displacement sebabkan pile panjang dan method of installation adalah menggunakan hammer drop. So dia darabkan dengan 2. Okay. So 2 darab dengan N pada 3.25. Okay, tahu berapa panjang dia? 4.5. Okay, pada 8.25 panjang dia 4.5 juga. Pada 20.2 panjang dia 6 meter. So dapat 489. Therefore, the allowable compressive load capacity of the pile is 1972 campur 489 bagi dengan 2.5984. Okay. That is for the compressive load. Untuk uplift capacity, okay, this is the formula which is 0.5 times QS over factor safety. Okay, QS kita dapati bahawa 489. Maknanya untuk uplift awak kena bayangkan yang hanya berkesan adalah shaft resistance dan berat pile tersebut. End bearing takkan beri kesan sebab end bearing hanya berlaku bila compressive load dikenakan. Okay. So untuk shaft resistance darabkan dengan 0.5 bagi dengan Fs. Okay. Itulah untuk shaft resistance campur dengan berat pile tersebut. Yelah, bayangkanlah kalau nak tarik pile tersebut, berat dia main peranan juga. Okay. Disebabkan pile tersebut adalah hollow, okay, apa yang perlu awak buat, dapatkan volume pile sahaja.
0.4502 tolak dengan 0.3502, maknanya baki dia tak perlu dikira lah. Maknanya hollow tersebut, ruang lompong tersebut bukan ada konkrit dalam tu. Okay. So darat dengan 24, that is the perimeter, that is the unit width of the concrete. Okay. So some designer prefer to calculate the total shaft resistance by summing up the skin friction for every 1.5 segment depending on the ability of the SPT. So boleh mana-mana pun boleh. So lebih mudah, awak dah kira sebelum ni kan, the average is the best. Okay. Ada yang menggunakan 1.5, leceh lah. Banyaklah benda nak kira, 1.5, 1.5. So yang itu lebih tepat sebab dia bukan average. Okay. 2, 3, 1 value. 3 lagi 1 value, 5 1 value, 8 1 value, 8 lampas sampailah kepada 15 meter. Okay. So kita dah habis untuk buku Dr. Kamarudin. Okay. So ada soalan sebelum kita berhenti? Okay. So dalam minggu ni saya akan bagikan assignment. Okay. Nanti minggu depan kita akan ada test. Assignment boleh diberi atau dipulangkan semasa study week lah. Saya tak tahu bila awak punya study week. Bila study week awak? Assignment ada apa? Lagi 2 minggu. Okey. Apa assignment ada dia punya ada dia punya jawapan. So awak buat sehingga dapat jawapan je lah. Maknanya kalau dapat jawapan, kalau awak dapat jawapan, so betul lah cara kerja awak. Okey. Saya akan bagi assignment macam tu. Okey. Saya sebab dalam minggu ni saya selesai kan. So minggu ni saya tak ada kelas perdana, saya dah habis. So, saya concentrate untuk sediakan assignment dan test. Okey. So jika tak ada apa-apa, setakat saja kot kelas kita untuk Geoteknik 2. Okay, nanti kita akan jumpa waktu test. Dan ada soalan boleh tanya. Test masuk test 1 untuk SI saja, chapter 1. Test 2 untuk shallow foundation. Okay. So format test dalam bentuk Google Form. Okay. Nanti at the end waktu nak habis awak kena attach awak punya jawapan sebagai bukti yang awak dah buat, awak bukan teka saja. Okay. So dalam bentuk Google Form ABC lah. Okay. Tetapi kena ada jalan kerja. Okay. So kena pastikan sejam tu awak selesai dan awak sempat ambil gambar untuk attach sebagai bukti awak buat test tersebut. Saya dah beritahu awak tadi kan, final akan didecide oleh penyelaras. Nanti saya akan maklum lah. Okay, kalau tak ada, mungkin diberi projek dan projek tu hanya diberi waktu minggu final tersebut. Mungkin awak ambil 2-3 hari untuk selesaikan. Okay. Allahu Akbar. Zahir tak ada dalam grup ke Zahir? Test 1 pada 19, test 2 pada 20 kan? Ya, Doktor. Betul. Okay. Doktor, assignment tu individu ke? Assignment individu. Tak apalah, awak nak bincang, awak bincang lah. Tapi awak hantar individu. Okey, Doktor. Boleh masa test nanti dalam grup decide lah. Kan, cari masa yang sesuai lah. Okay. 19.20. Walaupun dah habis PKP, awak carilah masa sesuai untuk awak buat test sejam. Dan tamat saya tutup lah dia punya link. Saya tak boleh hantar lah. So betul-betul sediakan sejam. Awak decide pukul apa awak nak buat. Saya bagi kebebasan. Biar semua setuju
Tak ada last minute kata ada kena on call lah pun saya takkan ulang balik. Okay. Yelah, naikkan awak kena kuarantin lah. Doa lah supaya benda tu dijauhkan lah. Okay. Okay, so jaga diri. Siapa dah vaksin, alhamdulillah. Siapa belum, tolong mohon. Okay. Dan janganlah percaya kepada mitos-mitos yang kata apa vaksin ni membahaya. Bila kita doa lah, kita usaha lah. Kan? Oh ada, biar betul Kamal. Kamal anti vaksin eh? Bukan betul. Okay. So cubalah, saya insyaAllah 7 hari bulan 7 akan vaksin. Mungkin KL dah banyak dah dapat kot. Bila kita doa supaya semua dalam keadaan yang selamat. Okay. So setakat itu saja kot Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.